Okey, tanpa membuang masa, so saya pergi ke projek pertama iaitu Kia Store oleh yang akan dibentangkan oleh Syed Sulaiman Misri. Dah sedia? Okey. Okey, so kalau dah sedia, saya paskan stage ni kepada Kia Store. Hai, Assalamualaikum, Sulaiman kat sini, presenter anda untuk projek kami iaitu Kia.store. So, apa itu Kia.store? Kia.store adalah satu platform untuk membantu usahawan untuk berniaga secara online dengan menggunakan WhatsApp. So, jom kita tengok sejarah penubuhan Kia Store dahulu. So, pertama sekali adalah kewujudan untuk kami membina Kia Store ini adalah berdasarkan pengalaman kami dalam menguruskan prospek dan juga klien dalam niche website e-commerce. So, bila datangnya masalah-masalah beliau, kita kumpul dan kita perhatikan bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Kemudian, you guys semua boleh tengok sejarah penubuhan Kia.store ini bermula hanya dengan WhatsApp order form. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok pada skrin, slide ini dinamakan sebagai Ahmad Burger. Ini adalah slide yang kita gunakan sehingga sekarang. Daripada UI dengan UX dia sama seperti permulaan kita wujudkan, tetapi pada bahagian dashboard, pada bahagian control panel mereka, kita telah tambah baik fungsi-fungsi, dan fungsi-fungsi ini semua kita bangunkan khas dan hanya daripada pengguna-pengguna. What I mean adalah kita banyak feedback, kita banyak request daripada pengguna-pengguna kita di dalam grup Telegram. Saban hari mereka selalu berkata, boleh tak kita develop benda ni? Boleh tak kita develop fungsi macam ni? Boleh tak tuan buat benda ni? Boleh tak kita buat benda ni? Dan masalah-masalah mereka itulah yang membuatkan kami lebih berapi untuk bangunkan fungsi-fungsi untuk membantu mereka. Okay, so jom kita tengok siapa di belakang Kia. Okay, so founder kepada Kia ini sendiri adalah Saiful. Mungkin ramai yang mengenali beliau. Dan juga dia adalah lead developer kepada kami. Saya, Sulaiman, juga memegang portfolio untuk marketing dan juga dibantu oleh seorang lagi yang bernama Najmi, juga developer dan juga memegang portfolio customer care. So, ini adalah masalah yang kita hadapi, which is saya, Saiful dan juga Najmi. Bila kita kumpul, kita collect problem statement daripada usahawan-usahawan Malaysia, dan kita dapati ramai daripada usahawan-usahawan Malaysia ini dia tak ada kemahiran untuk menggunakan website yang dibina menggunakan WooCommerce ataupun Shopify dan lain-lain lagi. Okay. Kemudian apa yang kita dapati adalah usahawan di Malaysia ini, terutamanya pada usahawan-usahawan kecilan, mereka lebih suka untuk berniaga secara online dan menjual menggunakan WhatsApp. Antara sebab utama dia adalah mereka mahu human touch dekat situ. Apa yang saya maksudkan dengan human touch kat sini adalah mereka ingin mengaplikasikan teknik-teknik close sale mereka. Jadi disebabkan itu mereka menggunakan WhatsApp untuk menjual. Kemudian datang kepada masalah utama yang kami fikir, yang kami dapati adalah masalah usahawan yang kecilan ni, mereka tak ada record management. Ini adalah masalah utama yang kami nak selesaikan. Mereka tak ada record management. Record management dekat sini bermaksud adalah mereka tak record leads yang mereka ada. Seperti prospek, seperti customer, rekod-rekod perbualan dan macam-macam lagi. Jadi disebabkan itu, mereka sukar untuk buat follow up, mereka sukar untuk buat retargeting dan macam-macam lagi. So, Kia.store datang dengan satu penyelesaian yang mana kita membuat satu sistem yang membolehkan usahawan-usahawan kecil ni, terutama mereka-mereka yang berada pada tahap agent ataupun small stockist, menjual hampir apa sahaja dengan menggunakan WhatsApp. Okay? Dan kita juga datangkan dengan fungsi record management, yang mana fungsi management ini saya akan bentangkan pada slide seterusnya. Kemudian penyelesaian yang kita buat adalah e-commerce functionality. Well,
ramai orang yang nak website e-commerce, tetapi mereka masih lagi nak menjual dengan WhatsApp, betul? Jadi Kia.store datang dengan menjual menggunakan WhatsApp, tetapi masih menyimpan dan juga masih membenarkan mereka menggunakan e-commerce functionality. So, fungsi utama untuk Kia.store ini adalah kita berikan mereka custom subdomain untuk mereka brand nama mereka. Kemudian kita akan datang kita akan buat domain mapping. Kemudian ada product management untuk mereka masukkan SKU, untuk mereka set stock dan sebagainya. Customer management untuk mereka follow up. Payment gateway untuk mereka menerima online payment. Order management untuk mereka sahkan invoice ataupun sahkan pembelian. Mungkin ada antara pelanggan mereka yang cakap bayar tetapi mereka tak bayar lagi. Kemudian order management ini mereka boleh ubah status invoice. Telegram bot ini adalah fungsi baru yang mana kita akan membenarkan usahawan-usahawan ini menerima notifikasi secara automatik. Kemudian WhatsApp form management, Facebook Pixel ini adalah fungsi yang paling digemari dan paling dikehendaki oleh pengguna-pengguna kita. Disebabkan pengguna-pengguna kita ni ramai datangnya daripada mereka yang mahir dalam digital marketing, dalam Facebook Ads, dalam Google Ads. Jadi kita release Facebook Ads dahulu sebab ini adalah fungsi yang paling utama. Kemudian kita akan pergi kepada Google Ads dan sebagainya. Kemudian kita bagi fungsi untuk invoicing dan macam-macam lagi kita bagi. Sebagai contoh dia, kita akan release untuk SMTP dan lain-lain lagi. Untuk paparan utama, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada slide ini. Ini adalah paparan utama untuk user. Dan kita ambil user, salah satu daripada user Kia.store. Ini, tuan-tuan boleh nampak jualan dia. Dan yang mana kita panggil sebagai dashboard analytics. Diorang boleh tengok berapa sales harian mereka, bulanan mereka, tahun mereka. Dan berapa yang pending dan juga masih lagi paid. Kemudian kita boleh tengok pesanan, pelanggan, produk dan borang. Daripada sini kita boleh tengok trend jualan dia. Dan Kia.store akan membantu mereka dalam menjual produk mereka. Bagaimana Kia.store membantu mereka menaikkan lagi jualan mereka. Dan ini dalam perbincangan kami. Dan kami tak lama lagi kita akan release juga satu, kita panggil sebagai satu training untuk bagaimana Kia.store boleh membantu menaikkan jualan mereka. Dan kita ada menu yang simple kat belah kiri dashboard. Kemudian untuk pencapaian, alhamdulillah semenjak Kia.store dilancarkan, kita telah menerima dan juga kita ada user yang aktif sebanyak 2,571. Pengguna dekat sini adalah usahawan. Dan kita telah berjaya rekod 10,670 pelanggan yang membeli menggunakan Kia.store. Selain itu, kita ada 8,600 lebih produk yang didaftarkan dekat Kia.store. Untuk rekod jualan, kita telah berjaya rekod sebanyak 13,681 and total sales yang berjaya dikesan di dalam Kia adalah sebanyak RM779,368. Yang berjaya dikesan ini adalah yang paid. Yang unpaid lagi, kan, itu kita tak masukkan di dalam slide ini. Dan ada yang payment dia tak terima menggunakan Kia. Dia order saja menggunakan Kia. Kemudian payment dia bayar benda lain. Mungkin duit tepi ke, jumpa mamak baru bayar. Kita tak pasti macam tu. Okay. So, ini adalah jualan Kia. Alhamdulillah jualan Kia. User kita telah bertukar lumus menggunakan dalam berniaga. Kemudian kita mendapat paid. Kita panggil sebagai rekod jualan yang kita berjaya track adalah sebanyak RM104,598,32. So, RM104,000 lebih. Okay. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kat sini, trend untuk jualan dia ada turun, ada naik. So, trend inilah yang kita akan analis dan kita akan bagi tips. Kita akan share bagaimana dan macam mana mereka boleh melonjakkan sales dengan Kia.store.
dashboard ini kita panggil sebagai dashboard analytics, yang mana kita akan kita akan compare, kita akan analyze kenapa benda ini berlaku, kenapa bulan ini lebih tinggi berbanding bulan lepas dan sebagainya. Dan ini akan menambahkan nilai tambah kepada pengguna-pengguna Kia.store. Seterusnya pada bahagian teknologi yang mungkin ditunggu-tunggu. Kalau yang belum familiar pada logo warna merah itu, yes, Kia.store dibangunkan dengan menggunakan Laravel. Kemudian untuk server, kita menggunakan DigitalOcean. And untuk code, untuk kita run the code, kita buat coding, kita menggunakan VS Code. And control panel, of course, tak lain tak bukan daripada anak watan kita, menggunakan runcloud.io untuk, of course, you guys know, right? So, the control panel. Kemudian, untuk email, kita menggunakan AWS SES. AWS SES sekarang ini kita menggunakan untuk transaction email, tetapi akan datang ketika kita release function untuk SMTP, still kita gunakan AWS SES juga. So, what is our next plan? So, next plan untuk Kia Design memandangkan user untuk kelas design ini semakin hari semakin ramai dan active user juga semakin meningkat. Kalau you guys semua masuk dalam group support Kia Design, maafkan saya, Kia.store, boleh kata setiap jam akan ada orang interact dengan kita, tanya macam mana. Even ada yang promote produk mereka di dalam tu. So, kita ada juga bertanya kepada mereka-mereka yang kerap bertanya ni. Sebab bila mereka kerap bertanya, something wrong dengan mereka. I mean, bukan something wrong dengan mereka. Something wrong dengan cara penggunaan mereka dengan Kia. Jadi, bila kita tanya, even saya sendiri ada PM personal kepada one of our user, and then bila kita decide, bila kita bincang, discuss, yang kelas yang Kia.store ini, dia bukannya user yang mempunyai kemahiran tinggi dalam IT maupun pengalaman yang banyak dalam menggunakan sistem. Jadi atas sebab itu, next plan utama untuk Kia.store ini adalah kita akan improve kita punya UI dengan UX kita. Kemudian next plan kita adalah kita akan release function untuk funnel. So function untuk funnel ini bukan untuk Kia kepada user, tetapi untuk digunakan oleh user itu kepada pelanggan-pelanggan mereka. So antara funnel ini adalah sales funnels. Kemudian kita akan release function untuk analytics. So analytics ini juga termasuk Google Analytics supaya mereka boleh tahu. Juga kita akan release hot map. So hot map ni seperti dalam Hotjar, right? So mereka boleh tahu button mereka dan berapa ramai orang klik dan sebagainya. So ini adalah next plan utama yang Kia.store akan utamakan. Okay. So I think that's all from me daripada Kia.store. Untuk maklumat lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi kepada www.kia.store, register free, ataupun you guys semua boleh masuk ke grup Telegram kita, Kia.store support, dan kita boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kat situ macam mana kita membantu usahawan-usahawan dekat luar sana. Alright, so kita jumpa lagi. Nama saya Muhammad Sulaiman daripada Kia.store. Jangan lupa untuk daftar Kia.store dan mulakan perniagaan online anda sekarang. Okay, terima kasih kepada Cik Sulaiman atas pembentangan yang bagus. Okay, so kita open kepada sesi Q&A. Kalau speaker yang lain, kalau ada yang nak tanya pun boleh tanya juga. Okay, cuma saya nak tanya satu. Kalau macam tadi, kalau dalam slide tu, semua model yang ada dekat Kia Store tu melalui daripada user. Daripada user. So macam mana Kia Store handle request daripada user tu sendiri?
Masuk integrate ni just kita sekarang ni untuk bahagian Facebook Ads kita hanya letakkan Facebook like Facebook Pixel, right? So dalam Facebook Pixel tu orang boleh trigger event kat situ. Setakat itu kita buat itu saja untuk orang buat Facebook Ads sebab kita tengok user kita ni banyak, memang sangat ramai yang menggunakan Facebook Ads untuk mereka buat iklan. Jadi ya, setakat ini kita hanya beri kepada mereka, mereka boleh masukkan Facebook ID mereka, which is Facebook Pixel diorang, kemudian mereka boleh track dia punya analitik kat situ. Untuk maksud Google notis tuan guna Google Analytics, itu bukannya Google Analytics. Kalau dekat dashboard tu, itu adalah analitik daripada Kia sendiri. Kita tak integrate lagi dengan Google Analytics. Sebabkan kita ada online store yang lain-lain dekat luar kan. So macam mana kita stock keep macam orang yang nak kira macam vendor lah yang nak displaykan diorang punya produk dekat Kia Store. Macam mana diorang nak displaykan produk dekat store diorang? Bukan, macam nak staykan vendor tu, dia tak ada lah produk online store yang lain. Dia pergi kat tempat lain lah. Okay. Betul. Firstly, kita tengok cara kita ikat mereka, which is dalam BNC, right? So dalam BNC kita punya bahagian user relationship adalah kita keep on bagi value kepada mereka. Sebagai contoh, ada yang PM personal kepada admin, macam mana diorang boleh apa lepas nak kena buat. Lepas tu macam mana nak tingkatkan sales, right? So sebab itu saya dalam video tadi saya kata kita ada dashboard analitik, dan dashboard analitik tu kita tengok trend. Kenapa bulan ni naik? Kenapa bulan ni turun? Okay? Kenapa macam like masa awal-awal PKP memang naik. So kenapa naik? Sebab semua duduk rumah. So macam kita beritahu kenapa. Okay, kenapa pula turun? Okay. Dan pukul berapa ramai orang membeli dan sebagainya. So untuk mengurangkan kadar churn rate dekat situ, which is orang keluar daripada Kia Store, kita bagi add value macam tu. Kita keep on bagi tahu. And kita pun macam saya sendiri, saya personal, kalau saya tengok ada masalah dekat dalam grup Telegram dan orang tu ada masalah dari segi sales, dan saya akan PM dia sendiri dan beritahu dia apa masalah dia dan mungkin saya boleh bantu kat situ. Okay. So saya tengok ada banyak soalan kat sini. Rasa boleh ada nak jawab ke? Saya pergi kat satu soalan lagi lah. Payment gateway yang Kia dah integrate lah setakat ni. Okay, sekarang ini kita ada Secure Pay, lepas tu kita ada Toyib Pay. Kenapa kita letak dua ni? Sebab ini yang user nak. Okay, dan kita ada lagi. Kita akan connect dengan Stripe lepas ni. Ada yang nak minta kita untuk diorang, dia kata ada user diorang yang rasa macam susah nak kena bayar, like kena masuk FPX sama kan. Jadi boleh tak kita release macam dia orang boleh terima kad kredit ke. Okay. So lepas ni kita akan masukkan untuk Stripe. Tapi Stripe tu benda tu kita just provide saja. Macam dia kena masukkan secret key, dia kena masukkan API key. Yang lain semua dia orang kena register sendiri. Kita hanya supply macam dia orang kena masuk form ni lah. Okay. Interesting. So saya rasa kita terima Q&A setakat tu je. So anything nanti lepas daripada session ni boleh communicate dengan Cik Sulaiman untuk Kia Store info lah. Okay, terima kasih Kia Store. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Yati.